Mudah-mudahan pertemuan yang diatur dan disusun pada pagi ini akan terus mendapat keberkatan daripada Allah. Allah memberikan kepada kita samarat, hasil-hasil daripada perbincangan kita untuk kita amalkan, kerana sesungguhnya tidak ada ertilah dalam hidup kita ada ilmu tapi tidak diamalkan, maka itu tidak memberikan satu pun perkara kebaikan, seperti mana yang disebut al-ilmu bila amalin kasyajari bila samar. Ilmu yang tidak diamalkan itu umpama pokok-pokok yang tidak menghasilkan pun buah daripada pokok yang ditanam itu. Maka tidak ada erti dengan ilmu yang tidak dilaksanakan dan tidak diamalkan dalam kehidupan ini. Yang keduanya, para hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah, pada pagi ini kita akan menyambung semula pengajian kita dalam kitab Tanbihul Ghafilin, di mana kita berhenti dalam bab taubah pada muka surat 116. Baik, pada muka surat 116, Al-Hasan berkata, Al-Hasan berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, andaikan seorang itu berbuat dosa sehingga memenuhi apa yang di langit dan bumi, kemudian bertaubat, nescaya Allah Subhanahu wa taala mengampunkannya. Masya Allah, satu sifat yang begitu agung bagi Allah Subhanahu wa taala, yang Allah sifatkan dirinya ataupun zatnya itu dengan Al-Ghaffar. Allah itu Maha Pengampun. Sebab itulah dosa yang kita lakukan dalam kehidupan ini, seperti mana telah pun kita bicarakan dahulu, dosa yang kita lakukan dalam kehidupan ini adalah merupakan sebab untuk menghasilkan rasa takutnya kita kepada Allah dan dekatnya kita kepada Allah. Kalau mungkin Allah tidak menciptakan dosa dalam kehidupan insan, kita leka dan lalai. Tapi bila Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang betapa bahayanya dosa dalam kehidupan ini, di antaranya yang menyebabkan hidup kita ini tidak bahagia kerana dosa, yang menyebabkan rezeki kita sentiasa tertutup dan sempit adalah disebabkan dosa. Perancangan dirancang dengan begitu rapi. Apa kekurangan, apakah dia keuntungan dan apakah dia kerugian, untung dan rugi semuanya dibincangkan dengan menggunakan akal dan kelebihan yang ada. Tapi pada saat yang serupa, kenapa gagal dalam setiap perancangan tersebut? Antara salah satu sebabnya disebabkan oleh dosa yang dilakukan. Ya, dalam hadis Nabi SAW, Rasulullah bersabda, innal abda la yuhrama rizquhu bi dzambin yusibuh. Sesungguhnya seseorang hamba itu akan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu disebabkan zambin, dosa yang menimpa dalam kehidupannya. Sebab itu kaedah untuk menghasilkan semula rezeki daripada Allah, kebahagiaan dalam hidup ini, kita kembali kepada Allah dengan beristighfar. Yang kedua, memang pun Allah menciptakan kehidupan kita ini dipenuhi dengan dosa agar kita berusaha untuk memperbaiki hidup ini dengan kadar segera dan dapat kita meningkatkan diri kita kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laula tuznibun la dhahaballahu bikum wa la jaa biqaumin yuznibuna wa yastaghfirunahu fayaghfirulah. Kalaulah sekiranya kamu tidak melakukan dosa, nescaya Allah Subhanahu wa taala akan menghadirkan suatu kaum yang lain, mereka berbuat dosa dan kemudian mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, lantas Allah mengampunkan mereka. Masya-Allah. Apa maksud daripada hadis tersebut? Nak mengajar pada kita, kita tidak mungkin mampu untuk melepaskan diri daripada melakukan dosa. Dan yang kedua, nak memberikan isyarat kepada kita, Allah ciptakan dosa sebab Allah nak bagi tahu yang Allah ni Maha Pengampun. Allah ampunkan siapa? Orang yang memiliki hati berasa takut pada Allah, lantas mereka berusaha untuk bertaubat kepada Allah dan membersihkan diri mereka itu daripada sebarang bentuk kotoran-kotoran dosa dalam kehidupannya, maka Allah akan memberikan keampunan pada mereka. Dalam surah Yusuf yang kita bincangkan dahulu, Allah sebut, wala tayasu mir rauhillah, janganlah kamu berputus asa daripada rahmat dan kasih sayang Allah
Subhanahu wa ta'ala. Mohon ampun pada Allah. Banyak mana pun sehingga disebut di dalam catatan kitab Tanbihul Ghafilin, walaupun penuh seumpama langit dan bumi, dipenuhi keseluruhan langit dan bumi, semuanya dosa kita. Tak ada dosa orang lain, semuanya dosa kita. Allah tetap akan mengampunkan. Prasyaratnya, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Abu Yazid Ar-Raqashi berkata, ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu khutbah di atas mimbar, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, saya telah mendengar baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, Adamu akramul bashari ala Allah, ya'tadhiru Allahu ilaihi yawmal qiyamati bi thalathi ma'adhir. Yaqulu Allah, ya Adam, laula anni la'antul kadhdhabin wa abghadul kadhiba wa aw'adtu alaihi وقد حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين لرحمت ذريتك اليوم أجمعين ويقول له يا آدم إني لا أدخل أحدا من ذريتك النار ولا أعذبه بالنار إلا من علمت بعلمي أنه لو رددته إلى الدنيا لعاد إلى شر ما كان فيه ثم لم يرجع ولم يتب ويقول له يا آدم قد جعلتك حكما بيني وبين ذريتك قم عند الميزان فانظر إلى ما يرفع إليك من أعمالهم فمن رجح له خير مثقال ذرة فله الجنة حتى تعلم أني لا أدخل النار إلا كل ظالم. Adam adalah makhluk yang paling mulia di sisi Allah pada hari kiamat, yang memberikan gambaran Nabi Adam alaihissalam sebagai mewakili manusia. Jadi manusia ni Allah jadikan di dunia pun mulia, di akhirat pun manusia ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Kerana di dunia ini ada janji daripada Allah. Allah mengatakan, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan tatkala Allah berbicara dengan malaikat bahawa Allah ingin menciptakan di muka bumi ini seorang khalifah, itulah merujuk kepada Nabi Adam alaihissalam. Dan sesudah daripada itu Allah memberikan keistimewaan demi keistimewaan ke atas Nabi Adam alaihissalam bersama dengan zuriatnya, termasuklah diri kita. Sehingga Allah mengatakan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Isra, Allah sebut, walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat tayyibat wa faddalnahum fi kathirin mimman khalaqna tafdila. Dan sesungguhnya kami telah pun memberikan kemuliaan kepada anak Adam, serta kami menanggung kehidupan mereka itu di daratan maupun di lautan. Wa razaqnahum minat tayyibat. Tidak cukup dengan itu, anak-anak Adam ini kami kurniakan kepada mereka akan makanan-makanan yang baik, at-tayyibat. Dan wa faddalnahum, kami berikan kepada mereka itu kelebihan berbanding dengan makhluk-makhluk lain dengan pelbagai bentuk kelebihan. Bukti yang menunjukkan manusia di dunia ini Allah muliakan. Dan di akhirat kelak juga manusia dimuliakan oleh Allah. Sebab itu adanya neraka dan juga adanya syurga. Syurga ni untuk siapa? Manusia. Dan neraka ni untuk siapa? Juga untuk manusia. Tetapi manusia yang bagaimana? Syurga bagi manusia yang taat akan perintah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, bermula daripada Nabi Adam alaihissalam sampailah kepada Nabi yang terakhir baginda sallallahu alaihi wasallam. Sementara neraka itu Allah sediakan bagi orang-orang yang telah pun dicalonkan untuk masuk ke dalam neraka Allah disebabkan maksiat yang penuh dalam kehidupannya, apatah lagi syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, walaupun hadis ini adalah merupakan hadis yang dhaif menurut pandangan daripada ulama-ulama hadis, tetapi dari sudut intipati ataupun kandungan daripada hadis ini adalah sahih. Baik.
Rasulullah menyambung lagi dalam hadis ini, Allah menyatakan alasan uzurnya, ataupun Allah alasan uzur. Uzur ni bukan maksud uzur kita, ya ustaz saya ni uzur, ya, bukan maksud begitu. Uzur ni maksudnya Allah memaafkan. Jadi uzur-uzur ni Allah memberikan kemaafan kepada manusia. Baik, menyatakan alasan uzurnya dengan 3 macam. Hai Adam, andaikan aku tidak mengutuk orang-orang yang dusta dan membenci dusta serta mengancam siksa atasnya, dan telah menjadi putusanku akan mengisi penuh neraka Jahannam dengan jin dan manusia semuanya, nescaya aku memberikan rahmat kepada keturunanmu semuanya pada hari ini. Jika sekiranya Allah tidak meletakkan bahawa dusta itu adalah merupakan satu kesalahan dan kebencian, pastinya semua daripada kalangan manusia itu akan mendapat rahmat daripada Allah. Artinya tidak adalah neraka ketika itu. Sebaliknya Allah telah pun memberikan ancaman agar jangan berdusta, agar jangan berbohong. Sebab itu juga, kalau tuan-tuan dan puan-puan, para hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah, jika tidak silap dalam surah Al-Ahzab pada ayat 58, Allah bagi ingatan kepada kita. Dusta ini kita sesama kita berlaku di kalangan umat Islam. Saat ketika kita menyakiti orang Islam itu sendiri pun disebut sebagai salah satu di antara sebab utama yang menyebabkan seseorang itu dibenci dan diazab oleh Allah. Walladzina yu'zunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa isman mubina. Dan orang-orang yang hidupnya suka untuk menyakiti orang-orang yang beriman, sama ada lelaki dan perempuan. Ini satu perkataan yang cukup tegas daripada Allah. Sesama kita adalah merupakan saudara, jangan sama sekali kita duk bergaduh dalam kehidupan ini. Lagi-lagilah nak menunggu 19 ke 20 hari bulan 11 20 19 tak ingat dah. 19 lagi nak menunggu waktu itu, pergaduhan semakin bermaharajalela. Contoh, Allah sebut di dalam Al-Quranul Karim, lihat ayat itu, Allah nak ingatkan balik pada kita, orang-orang yang beriman ini mereka bersaudara, dan sesiapa yang menyakiti orang-orang yang beriman dengan sesuatu yang mereka tidak lakukan, adanya tuduhan, dustaan, kecaman dan pelbagai bentuk perkataan-perkataan yang dituturkan untuk menyakiti orang yang beriman, sama ada mereka itu lelaki maupun perempuan, maka Allah mengatakan faqad ihtamalu buhtanan, mereka telah menanggung satu pendustaan, wa ismam mubina, dan mereka itu akan mendapat dosa yang begitu besar dan nyata di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahaya tentang persoalan yang berkaitan tentang dusta. Kita tidak boleh nak melarikan diri, tapi jika berlaku, segerakan kita untuk memohon maaf dan segerakan kita untuk bertaubat kepada Allah. Yang kedua, dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair." Hendak tak aku beritakan kepada kamu itu dengan dosa yang paling besar. Ini Rasulullah ingatkan ketika itu kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak tak kamu tahu apakah dosa yang paling besar? Lantas waktu itu Rasulullah mengatakan, secara ringkasnya dia ada 3. Yang pertama iaitulah al-isyraku billah, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, itu dosa yang memang Allah tidak akan memaafkan. Di saat kematian dia mensyirikkan Allah. Yang kedua, dosa yang disebut sebagai uququl walidain. Apa maksud uququl walidain? Menderhaka kepada ayah dan juga ibu. Ayah kita walaupun sifatnya, ialah kita kadang-kadang tengok, ustaz saya tak sukalah dengan ayah saya, memang sikapnya panas baran, suka untuk marah dan sebagainya, katakan ada perasaan tersebut, buang jauh-jauh. Jangan sampai timbul perasaan untuk, ataupun timbul dalam diri kita tindakan untuk kita menderhaka ayah dan ibu. Ustaz dia tidak tunaikan tanggungjawab dia dalam kehidupan, apa nak buat? Boleh buat aduan, berikan kepada jabatan yang layak untuk mengadili dan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, tapi bukan dengan cara bergaduh.
kes yang kadang-kadang berlaku pembunuhan antara anak dan juga ayah, antara anak dengan ibu dan sebagainya. Ini masalah yang cukup besar. Sebab apa? Kerana menderhaka kepada ayah dan ibu itu adalah merupakan salah satu di antara dosa yang besar. Dan yang ketiga disebut oleh Nabi SAW, iaitulah ada dua riwayat Rasulullah mengatakan syahadatuz zur, saksi palsu, ataupun au qauluz zur, kata-kata dusta. Ada dua maksud tersebut. Dan kemudian Rasulullah menyambung berulang kali tiga perkara tersebut. Tak cukup sekali, Rasulullah sambung lagi al-isyraku billah wa uququl walidain wa qauluz zur au syahadatuz zur. Itu diulang oleh Nabi SAW. Sahabat ketika itu dikata laitani an yaskut, aku harapkan Rasulullah SAW ni agar dapat diam dan tidak meneruskan ucapan seumpama itu. Nak menunjukkan bila Nabi SAW mengulang-ulang, itu memberikan isyarat agar kita berhati-hati dengan perkara tersebut. Baik, dalam hadis ini Rasulullah SAW menyatakan tentang bagaimana kalau Allah tidaklah menjadikan dosa penipuan dan pembohongan itu sebagai dosa, nescaya semua daripada kalangan manusia itu akan diampunkan dan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Namun tidak begitu. Yang kedua, hai Adam, sungguh aku tidak menyeksa keturunanmu dengan api neraka kecuali orang yang saya ketahui bahawa sekiranya aku kembalikan ke dunia, pasti ia akan kembali kepada kejahatannya dan tidak bertaubat. Dalam bab ini, ilmu ini adalah ilmu yang datangnya daripada Allah, tapi kita tak boleh nak menghukum. Kamu ni adalah merupakan seorang yang jahat. Tak tahu kita tentang kedudukan pengakhiran seseorang. Dan kerana itu baginda SAW tidak pernah mendoakan keburukan kepada saudara-saudaranya. Ya, sebaliknya Rasulullah akan mendoakan kebaikan. Cuba tengok apa yang berlaku di kalangan ahli Taif, penduduk yang berada di Taif. Waktu itu Rasulullah berusaha dalam beberapa hari pergi ke bumi Taif semata-mata nak berdakwah di jalan Allah. Apa yang Rasulullah terima? Batu-batu yang dibaling ketika itu sehingga menyebabkan wajah Nabi SAW cedera, kaki Nabi SAW berdarah. Cuba kita bayangkan, perjalanan dahlah jauh. Daripada bumi Mekah nak pergi ke Taif itu lebih kurang dalam 80 km, lebih kurang. Kemudian perjalanannya juga bukan jenis jalan rata, tapi jalan berbukit, naik ke atas bukit. Sampai di sana tiba-tiba Rasulullah mendapat kecaman, kejian dan penyeksaan daripada penduduk yang berada di Taif. Malaikat rasa belas kasihan. Dalam riwayat daripada Ibnu Hisham menceritakan Malakul Jabal, raja malaikat bukit ketika itu bagi tawaran kepada Nabi SAW. La in syi'ta la utabbiqa bi ahbashain atau bi ahbashain. Kalau sekiranya kamu mahu wahai Rasulullah, aku boleh sahaja mengangkat dua buah bukit ni, aku hancurkan penduduk yang berada di bumi Taif. Tengok apa respon yang Rasulullah lakukan. Rasulullah kata, arju an yukhrijallah min aslabihim man yu'minu billahi wa la yushriku bihi syai'a. Aku begitu mengharapkan pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengeluarkan daripada kalangan keturunan mereka itu orang-orang yang akan mentaati perintah Allah, ya, yu'min, beriman kepada Allah dan tidak menyengutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu respon daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, di samping itu juga riwayat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut ketika itu Rasulullah pun berdoa pada Allah, Allahumma ghafir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, kau ampunkanlah bagi kaumku, sesungguhnya mereka itu tidak mengetahui, wahai Allah Subhanahu wa taala. Doa Rasulullah, walaupun orang yang melakukan itu perbuatannya cukup menyakitkan hati. Ketika Nabi SAW berjaya membuka kota Makkah untuk menjadikan tanah Makkah itu menjadi tanah haram semula, yang selama ini dijadikan tempat sembahan berhala-berhala yang ada di sekeliling Kaabah. Tetapi apabila Rasulullah SAW berjaya membuka kota Makkah, di antara tindakan yang dibuat dan dilakukan oleh Nabi SAW ketika itu, Rasulullah himpunkan seluruh kafir Quraisy. Dan waktu itu Rasulullah kata apa? Ya ma'syara Quraisy,
wahai penghuni-penghuni, wahai penduduk-penduduk Quraisy, ma tarawna anni fa'ilun bikum, apa pandangan kamu terhadap aku dan apakah yang wajar untuk aku lakukan pada kamu semua? Minta dahulu pandangan, padahal mereka tu dah bersalah dah. Tawanan-tawanan perang semua dah boleh dah waktu itu ketika Rasulullah berjaya. Apa jawapan daripada mereka? Rasulullah tanya cadangan, dan akhirnya seluruh tawanan ataupun golongan kafir Quraisy pun berkata, khaira ya Rasulullah, wahai Muhammad, kami mengharapkan kebaikan daripada kamu. Anta karimun wa ibnu akhil karim, kamu itu adalah mulia, bapa kamu itu juga adalah merupakan saudara yang mulia. Dan akhirnya Rasulullah kata, aku akan berkata seumpama kata-kata Nabi Yusuf alaihi salam, kama qala Yusuf li ikhwati, terhadap saudara-saudaranya. Apa ucapan yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah kata, la tathriba alaikumul yawm. Dalam surah Yusuf tu ada disebutkan, tiada lagi celaan-celaan yang akan berlaku kepada kamu semua. Izhabu fa antum tulaqa, kamu semua pergilah dan kamu aku bebaskan, walaupun selama ini kamu telah berbuat salah dan dosa kepadaku, kesalahan kepadaku, tetap aku memaafkan akan kesalahan-kesalahan kamu. Subhanallah. Ini sikap yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan sebab itu, para hadirin yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada perkara yang penting untuk kita ambil perhatian. Bagaimana dalam hidup kita ini penting untuk kita memaafkan kesalahan-kesalahan yang ada pada orang lain. Baik. Pada perkara yang kedua ini, kita telah pun melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memasukkan neraka itu di bawah kehendak daripada Allah. Ya. Walau syaa Allah la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Ini dalam surah Sajadah. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki, nescaya aku ataupun nescaya Allah Subhanahu wa taala akan memenuhkan manusia dan jin dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang Allah masukkan? Golongan mereka yang merupakan pendosa, mereka yang sentiasa hidupnya bergelumang dengan maksiat dan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, hai Adam, aku jadikan engkau sebagai hakim antaraku dengan anak cucumu. Berdirilah engkau di dekat timbangan, perhatikan apa yang terlihat padamu daripada amal, maka siapa yang lebih berat amal kebaikannya, meskipun hanya seberat semut, maka baginya ahli syurga. Supaya engkau ketahui bahawa aku tidak memasukkan ke dalam neraka kecuali orang-orang yang zalim. Setiap para nabi nanti pada hari kiamat kelak masing-masing akan menjadi hakim, masing-masing akan menjadi pemutus untuk menentukan kaumnya itu masuk syurga atau neraka. Dan ini dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan boleh baca dalam surah An-Nisa. Di mana dalam surah An-Nisa ni, kalau tidak silap pada ayat 41. Ayat 41 dalam surah An-Nisa ni, ayat inilah yang menyebabkan baginda sallallahu alaihi wasallam menitiskan air mata. Di mana Allah menyebut waktu itu Rasulullah mengarahkan seorang sahabat yang bernama Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia kata, ya Abdullah, akri alayya al-Quran. Wahai Abdullah ibn Mas'ud, kau bacakan pada aku ini ayat-ayat suci Al-Quran. Kemudian kata Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, aku nak baca ayat suci Al-Quran sedangkan Al-Quran itu diturunkan kepadamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kata, baca, aku nak dengar bacaan kamu. Dan akhirnya dia pun membaca bermula daripada permulaan surah An-Nisa sampai ayat 41. Apa bunyi ayat 41? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis? Sebab dalam ayat itu Allah bagi gambaran. Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin. Bagaimana fakaifa idza ji'na, apabila kami datangkan pada setiap umat itu seorang saksi. Saksi itu siapa? Iaitulah para nabi masing-masing. Setiap umat itu dia ada para nabi seorang, dan setiap nabi ini dia akan memberikan gambaran ataupun pembuktian kepada Allah
bahawa si fulan bin si fulan ini daripada kalangan orang yang beriman, si fulan bin si fulan daripada kalangan orang yang beriman. Ini cukup kita takut ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Rasulullah akan menjadi saksi kepada kita. Sebab itu kalau kita mengingati ataupun kita meraihkan tentang Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka fikir-fikirkanlah berapa banyak kita telah pun membiasakan lidah kita ini untuk berselawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai pembuktian sayang dan cintanya kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Baik, ketika itu Rasulullah disambung lagi dalam ayat tersebut, wajibna bika ala haula'i syahida, dan kami datangkan engkau wahai Muhammad sebagai saksi kepada mereka. Mereka di situ ada dua pandangan di kalangan para ulama. Pandangan yang pertama, mereka itu adalah merujuk kepada para nabi. Rasulullah akan menjadi saksi kepada seluruh para nabi daripada zaman Nabi Adam alaihissalam sehinggalah sampai kepada Nabi Isa alaihissalam, di mana Rasulullah kata, ya Allah, mereka ini telah melaksanakan perintah dan juga arahan-arahan yang telah engkau perintahkan kepada mereka. Satu. Dan yang kedua, riwayat mengatakan haula dalam ayat itu adalah merujuk kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah akan menyaksikan kita di mizan pada tempat timbangan, tengok seorang demi seorang. Tengok ketika itu dia ni layak tak menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun tidak. Allah. Waktu itulah Rasulullah kata, hasbakal an ya Abdullah, wahai Abdullah, cukuplah, jangan sambung lagi ayat tersebut. Wal ainahu tazrifan, ya, wa ainahu tazrifan, dan ketika itu disebutkan dalam hadis kedua-dua matanya mengalirkan air mata disebabkan Rasulullah membayangkan ayat itu sudah pun berlaku di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para nabi dan rasul akan menjadi saksi nanti terhadap perbuatan-perbuatan yang kita lakukan di saat ketika kita berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini adalah merupakan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, ya, dalam hadis sahihnya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dawawinu salasatun, diwanun yaghfiruhu Allah wa diwanun la yaghfiruhu Allah wa diwanun la yatruku Allah minhu syai'a. فأما الديوان الذي لا يغفره الله فالشرك بالله. قال الله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وأما الديوان الذي يغفره الله فظلم العبد لنفسه فيما بينه وبين ربه وأما الديوان الذي لا يترك الله منه شيئا فظلم العباد بعضهم بعضا. Suratan amal itu ada 3. Diwan itu adalah merupakan catatan-catatan amal. Allah akan sediakan buku-buku kita ni. Dalam surah Al-Waqi'ah disebutkan ashabus shimal dengan ashabil yamin. Jadi ashabus shimal dapat buku catatan tersebut daripada sebelah kiri. Ashabul yamin, mereka yang mendapat catatan amal itu daripada sebelah kanan mereka. Jadi memang ada catatan tersebut. Dan dalam suratan amal ini ada 3 jenis. Yang pertama, suratan amal yang diampunkan oleh Allah. Ada satu nanti catatan-catatan tersebut, Allah buka, Allah melihat catatan tersebut, maka ketika itu Allah ampunkan dosanya. Kenapa Allah ampunkan dosa tersebut? Apabila kesalahan-kesalahan itu berlaku di antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak ada kaitan dengan makhluk. Itu suratan amal yang Allah Subhanahu wa taala ampunkan. Kita ada dosa dengan Allah, solat kita tak selesai. Jadi kita kena selesaikan juga. Yang wajib bagi Allah tu kita kena laksanakan. Kemudian ditambah lagi dengan amalan-amalan sunat. Rupanya kita berusaha dah tambah dengan amalan sunat, masih lagi ada kekurangan dan dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa ini Allah akan mengampunkannya. Jadi Allah akan ampunkan dosa di saat ketika kita berada di hadapan Allah. Walaupun dosa kita banyak,
dengan sebab bertaubat, memohon keampunan pada Allah, berusaha, dan Allah ampunkan dosa-dosa lebihan daripada dosa yang dilakukan itu sebagai tanda rahmat dan kasih sayang daripada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, suratan amal yang tidak diampunkan oleh Allah. Apa suratan amal yang Allah tak ampunkan? Syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang menyekutukan Allah, dosanya tidak akan diampunkan. Ya, apa dalam Al-Quranul Karim Allah sebut, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampunkan sama sekali mereka yang menyekutukan Allah. Sebaliknya dosa selain daripada itu masih lagi ada jalan untuk Allah mengampunkan dosa mereka. Yang penting mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma bila sebut tentang bab syirik ni, bila? Waktu kematian kita. Jadi orang yang kafir sekarang ini yang tidak beriman pada Allah, apakah Allah tak akan ampunkan dosa mereka? Jawapannya masih lagi ada peluang selagi hidup. Orang yang kafir yang ada di muka bumi ini, Allah ampun tak dosa mereka? Allah akan ampunkan. Dan Allah berikan peluang pada mereka semasa mereka hidup. Tapi semasa kematian mereka berada dalam keadaan kufur, tidak beriman kepada Allah dan menyekutukan Allah, di waktu itu tidak ada jalan melainkan mereka akan mendapat kemurkaan dan kebencian daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab waktu matilah merupakan pemutus dalam menentukan hukuman kepada kita. Kerana itu kita juga kena berhati-hati. Ya, sebab kita kata diri kita, Allah, Quran dah baca, hadir, pergi ke kelas-kelas, rasanya macam selamat sahaja, tak ada apa. Itu kita takut juga, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Takut-takut di saat akhirnya, kerana ada dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang daripada manusia, dia dah sampai zira', hanya sekadar lebih kurang sehasta sahaja nak masuk dalam syurga. Tiba-tiba dia ditarik dan kemudian dicampakkan dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Antaranya adalah disebabkan dosa syirik. Jadi penghujung-penghujung kita ni, kita nak minta pada Allah agar Allah menjadikan penghujung kita ini dengan husnil khatimah. Doa yang selalu kita minta ni kena lazimkan. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Ya Allah, ya Tuhanku, kau akhirilah pengakhiran hidupku itu dengan pengakhiran yang baik, husnil khatimah, wa la takhtim alaina, janganlah kau akhiri ke atas kami ini dengan pengakhiran yang buruk. Ni kita minta selalu doa tersebut pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa yang kita pohon itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan agar jangan sampai timbul sekutu dan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebab syirik ni dia tak semestinya dengan cara kita menyembah berhala, tak. Tapi syirik itu boleh berlaku apabila kita merasakan ada sesuatu yang lebih berkuasa daripada Allah Subhanahu wa taala. Syirik bila kita merasai ada sesuatu kekuatan dan ada sesuatu yang lebih daripada Allah Subhanahu wa taala. Ni yang bagi rezeki ni bukan Allah, tapi yang bagi rezeki ni si fulan bin si fulan. Contoh, itu di antara bahasa-bahasa yang bahaya, yang bila kita tuturkan perkataan demikian, seolah-olah seseorang itu tidak mengiktiraf yang mendatangkan rezeki dalam kehidupan ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kita usahakan itu hanyalah sekadar wasilah, perantara, mungkin dapat dan mungkin juga kita tidak memperolehi apa yang telah pun kita usahakan. Baik, kemudian yang ketiga, iaitulah suratan amal yang tidak ditinggalkan sedikit pun daripadanya. Apa dia yang dimaksudkan? Yang Allah tak tinggalkan bila mana ia berkait dengan makhluk. Ini suratan amal yang ketiga. Dosa yang ada kaitan dengan makhluk Allah tak tinggalkan. Orang yang berjihad di jalan Allah, Allah untungnya dapat syahadah. Ya, seorang yang berjihad di jalan Allah ni banyak kelebihan. Mereka yang apabila meninggal, terus ketika itu tidak ada hisab yang dikenakan kepada mereka. Dan kemudian antaranya roh mereka ini terus masuk ke dalam syurga. Kalau meninggal dalam keadaan biasa, dia berada di dalam kubur masing-masing. Tapi roh orang yang syahid ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dia tak berada di kubur. Jasadnya sahaja berada di kubur, tapi rohnya itu sudah pun berada dalam syurga Allah. Dalam bentuk roh, bukan dalam bentuk keseluruhan. Seluruh ni bila? Nanti apabila Allah telah pun menentukan ahli syurga dan juga ahli neraka. Jadi bila roh telah pun melihat isi kandung yang berada dalam syurga,
Orang yang syahid ni dia minta pada Allah kalau boleh hidupkan semula di dunia, dia nak berjihad lagi. Dia nak mati kali kedua, nak mati kali ketiga dan berikutnya, sebab dia telah melihat terlebih dahulu. Yang biasa ni daripada kalangan orang yang beriman yang bukan syahid, dia dah masuk syurga, diminta untuk pergi ke dunia, dah tak nak dah. Saya tak nak dah hidup untuk kali yang kedua, ketiga. Tapi orang yang syahid nak. Tiba-tiba ada dalam hadis yang menyebutkan kerana masalah hubungan dengan manusia, dia bukan masalah mengumpat, tapi sebab dia meminjam suatu pinjaman, dia tak bayar pinjaman tersebut. Itu yang menghalang diri orang yang syahid itu daripada terus dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Ada kaitan dengan manusia. Jadi sebab itu dalam bab kehidupan kita ni, kita kena berhati-hati hubungan kita dengan makhluk. Seboleh mungkin usahakan agar jangan sampai kita menyakiti dan merosakkan kehidupan kita dengan sebab lidah kita yang tidak dijaga, tindakan-tindakan kezaliman yang ada pada diri kita terhadap orang yang berada di sekitar kita. Ya, jadi bab seumpama ni kita perlu untuk kita sentiasa berfikir, muhasabah, kerana apabila ada kaitan dengan manusia, di situ nanti Allah Subhanahu wa taala akan tahan terlebih dahulu. Allah tidak akan tinggalkan permasalahan tersebut sehinggalah dapat diselesaikan. Nanti dalam hadis di bawah tu Rasulullah sebut berkaitan tentang muflis. Itu sebab apa muflis? Disebabkan kerana masalah yang berkait dengan manusia itu sendiri. Baik, kemudian sambungannya firmanullah, innahu may yushrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannata wa ma'wahun nar. Sesungguhnya sesiapa yang mempersekutukan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan padanya syurga dan tempatnya di dalam neraka. Adapun yang diampunkan oleh Allah, maka dosa seseorang terhadap Allah antara dia dengan Allah. Adapun yang tidak ditinggalkan sedikit pun, maka dosa seseorang terhadap sesama manusia, maka harus dibalas dan dikembalikan tiap hak itu kepada yang berhak. Ini di antara dosa yang Allah tidak akan tinggalkan dan Allah ambil perhatian. Baik, itu kesimpulan yang boleh kita ambil daripada hadis di atas. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiap hak harus dikembalikan kepada yang berhak pada hari kiamat, sehingga diberi kesempatan bagi kambing yang tidak bertanduk untuk membalas kambing yang bertanduk, untuk menanduknya. Kerana itu, jika dosaku dengan sesama manusia, maka hendaklah diselesaikan dengan baik di dunia. Adapun dosa antara dia langsung dengan Allah, maka Allah Maha Pengampun lagi memaafkan, asalkan mahu bertaubat. Sebab tiap hak sesama manusia harus dikembalikan. Jika tidak dikembalikan di dunia, maka harus dibayar, yakni diganti dengan hasanat, yakni kebaikan amal yang telah dilakukan pada hari kiamat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Imam Abil Lais As-Samarqandi meriwayatkan dengan sanadnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, atadruna manil muflis min ummati? Qalu al-muflisu fina man la dirhama lahu wala dinara wala mata'. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muflisu min ummati man ya'tiya yawmal qiyamati bi salatihi wa siyamihi wa ya'ti qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha وسفك دم هذا وضرب هذا فيقتص لهذا من حسناته ولهذا من حسناته فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار إن لله وإنا إليه راجعون. Tahukah kamu siapakah yang apa ni? Pilot dari umatku. Pilot ni muflis lah. Pilot itu muflis lah. Siapakah? Ni bahasa apa pilot?
ada yang belajar bahasa Indonesia. Ya, saya tak pastilah bahasa itu disebut dengan pilot. Ya, tapi maksudnya muflis lah. Tahukah kamu siapakah yang muflis daripada umatku? Jawab sahabat, orang yang muflis itu ialah habis bersih harta kekayaannya dan belum terbayar semua hutangnya, sehingga tidak punya harta dan perkakas, yakni perabot rumah. Sabda Nabi SAW, orang yang muflis daripada umatku ialah orang yang datang pada hari kiamat dengan lengkap sembahyang dan puasanya, tetapi ia telah mencaci maki pada si ini dan menuduh si itu, makan harta si ini, menumpahkan darah si itu. Maka semua orang yang dianiaya itu menuntut balas, dan dibalas dengan hasanat, yakni kebaikannya, sehinggalah bila telah habis kebaikannya sebelum terbayar semua yang menuntut, maka diambilnya dosa-dosa orang yang dianiaya itu dan ditanggungkan kepadanya. Kemudian dia dilemparkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Allah. Ini lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi suatu peringatan kepada para sahabat. Sahabat faham lain. Rasulullah tanya, ini salah satu kata para ulama, kaedah bagaimana nak melahirkan pengajaran yang berkesan, pengajian yang berkesan, salah satunya dengan mengadakan sesi soal dan jawab. Sesi soal dan jawab. Kita boleh buat gitu tak? Kita buat tahun depan pula, bulan depan, sesi soal dan jawab. Mula daripada jam 9 sampai 9 suku, mula dengan sesi soal dan jawab. Confirm 9 suku baru datang. Sebab apa risau bab nak sesi soal jawab ni ustaz? Kalau boleh ni bagi anak-anak lah, kami ni ingatan dah tak berapa dah. Baik, para hadirin dan hadirat, muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah, itu kaedah Rasulullah sebut, tanya. Dan sahabat Nabi SAW jawab, kata, soalan tentang bab muflis, takkanlah semua orang tak tahu bab muflis. Orang yang tak ada duit itulah muflis. Mereka yang tak ada harta, mereka yang tidak ada barang-barang kelengkapan di rumahnya, itulah merupakan orang yang muflis. Rupa-rupanya Rasulullah bukan bertanya tentang hal tersebut. Baginda sallallahu alaihi wasallam nak menceritakan ada suatu kalimah muflis ataupun sifat orang-orang yang muflis yang paling menyedihkan, bukan di dunia tapi di saat ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan dan puan-puan, para hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah, bayangkan, katakan usia kita ketika kita mendekatkan diri kepada Allah, usia kita itu 20 tahun. Sampailah usia kita 60 tahun. 20 tahun sampai 60 tahun, lebih kurang 40 tahun kita beribadah pada Allah. Al-Quran kita baca, solatnya dijaga, apalagi zikirnya dijaga, kelas-kelas pun mungkin dihadiri, tapi punca dan masalahnya lidah tidak mampu untuk dikawal. Ini bahaya ni. Lidah duk cerita perkataan yang dalam hadis ini disebut, ya, apa yang disebut, ya, ya'ti wa qad syatama hadha wa qadhafa hadha. Syatam ni suka untuk mencaci, suka untuk memaki. Ini kita kena latih ni lidah. Ya, memang kadang-kadang kita marah nak sebut tu perkataan tersebut tu, kadang-kadang nak juga bercakap, tapi tahan, sabar dengan perkataan-perkataan yang buruk yang akan keluar daripada lidah kita. Kenapa? Kerana perkataan-perkataan ini diambil berat oleh Allah Subhanahu wa taala, apatah lagi ia melibatkan perkataan yang dituturkan kepada orang lain. Dan kemudian qadhaf, lagilah perkataan yang cukup bahaya. Sebab qadhaf ini dia merupakan tuduhan, satu tuduhan yang tidak berasas, yang tidak ada bukti. Bahkan dalam bab tersebut pun kita tidak boleh, kalaupun benar, bukan kerja kita untuk menyebarkan keburukan orang lain, ya, perlu untuk disembunyikan. Yang boleh menentukan hukum itu adalah waliul amr, para pemimpin, hakim dan sebagainya. Baik, para hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah, sehinggalah sampai kepada penghujungnya dia suka memukul orang, dia suka melakukan menumpahkan darah. Akhirnya kebaikan yang selama ini puluhan tahun yang disimpan, diharapkan nanti dapat membantunya pada hari kiamat, kebaikan itu diberikan kepada orang lain. Nah, ambil sampai tiba-tiba tak cukup kebaikan itu untuk membalas ke atas segala bentuk
kejahatan yang telah pun dilakukan semasa berada di dunia, dan akhirnya dosa-dosa orang yang dizalimi ketika itu dicampakkan kepadanya, sehinggalah akhirnya summa turiha finnar, dan dia dicampakkan ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Dengan erti kata yang lain, ketika melibatkan suatu perbuatan dan tindakan kita kepada orang lain, kita perlu berhati-hati. Kalau sekiranya ia boleh melibatkan kepada dosa dan boleh melibatkan kepada suatu perkara yang namanya hutang yang akan dituntut nanti pada hari kiamat, segerakan untuk kita memohon maaf dan segerakan untuk kita memperbetulkan semula di saat kehidupan kita ini diberikan peluang di dunia yang sifatnya adalah merupakan sementara. Kami mohon kepada Allah, semoga Allah memberikan taufik untuk tetap pada taubat. Muhammad ibn Sirin ini adalah merupakan ulama yang sezaman dengan Imam Malik. Berkata, awaslah, jangan sampai engkau berbuat kebaikan kemudian engkau tinggalkan. Sebab tidak ada seorang yang bertaubat lalu kembali kepada dosanya kembali kepada dosanya boleh beruntung. Ini dah buat dosa, bertaubat pada Allah. Maka kata daripada Imam Ibn Sirin radhiyallahu anhu, agar jangan sampai kita mengulangi semula akan dosa yang telah pun kita bersihkan dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka perkara tersebut itu tidak akan memberikan keuntungan. Dah taubat dah, ulang balik dengan perbuatan tersebut, ya walaupun ada dalam hadis ya Rasulullah kata memang kadang-kadang ada dosa kita yang kita lakukan dalam keadaan berulang, tetapi jangan sampai kita lakukan perkara seumpama itu. Ya, usahakan dalam diri kita supaya kita dapat benar-benar untuk bertaubat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah membantu kita. Caranya bagaimana? Pertama, doa dan doa. Minta doa selalu kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ni orang yang beristiqamah dalam melakukan ketaatan pada Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan akan hati ini, kau kekalkanlah, berikanlah ketetapan pada hati ini pada agamamu, wahai Allah Subhanahu wa taala. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, dahulu saya telah pun mengajar doa ni, nak ingatkan balik. Doa agar kita mencintai kepada kebaikan. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuni hubbak. Kalau na tu kami, ni itu saya. Ya Allah, aku minta akan cinta dan kasih sayangmu ya Allah. Allahumma inni as'aluka hubbak. Minta supaya Allah mencintai kita, kita minta supaya cinta Allah tu Allah berikan pada kita. Lagi, wa hubba man yuhibbuk. Ya Allah, aku minta kepada engkau agar aku dapat rasa untuk mencintai orang-orang yang engkau cintai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, itu di antara mereka yang disayangi oleh Allah dan Allah redha pada mereka. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Jangan sampai kita mencerca para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mana yang dilakukan oleh orang-orang Syiah. Syiah sebab menganggap bahawa golongan para sahabat ni semuanya telah terkeluar daripada Islam, dan lantas kerana itu dalam hidup mereka tak menjadi masalah pun mencaci para sahabat. Rasulullah ajar pada kita doa supaya kita mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah. Dan kemudian yang ketiga, wal amal alladhi yuballighuni hubbak. Dan ya Allah, aku minta kepada engkau akan amalan-amalan yang boleh menyampaikan kepada cintamu, wahai Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya hadir ke majlis ilmu inilah. Kita datang dan kita hadir sebab kenapa? Saya nak mendapatkan kasih sayangmu, wahai Allah Subhanahu wa taala. Antaranya kita membaca Al-Quranul Karim. Kenapa baca Al-Quran? Sebab baca Al-Quran itu adalah merupakan wasilah yang membolehkan kita meraih cinta dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Segala amalan-amalan yang merupakan sebab yang membawa cinta Allah menjadikan kita suka dengan amalan tersebut. Ini kita minta pada Allah supaya lahirkan sifat seumpama itu. Bagi salam, ya, kadang-kadang jarang juga kita nak sebut sebab tak biasa nak menyebutkan. Apalagi sifat suka untuk membantu orang lain dalam keadaan kesusahan,
Allah jadikan pada kita agar ringan tulang kita untuk melakukan perkara-perkara seumpama ini. Kenapa? Kerana seluruh amalan-amalan tersebut itu adalah merupakan sebab untuk kita meraih cinta daripada Allah Subhanahu wa taala. Justru itu doa jangan sampai kita tinggalkan. Sedikit lagi perbincangan kita di sini. Kemudian kerana itu yang telah taubat hendaknya mengingati selalu pada dosanya seakan-akan di muka matanya, supaya tetap bertaubat, banyak membaca istighfar dan mensyukuri nikmat Allah. Hanya kepadanya dapat taubat, juga memikirkan apa yang dijanjikan Allah daripada nikmat di akhirat bagi orang-orang yang beramal salih, supaya rajin beramal salih dan menjauhi daripada dosa. Kita hadir ni pada pagi ini, para muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah, tujuannya kita supaya jangan lalai dan leka. Sebab dalam hidup kita ni, cerita bab lalai ni memang selalu berlaku dalam kehidupan. Lalai dalam solat, lalai dalam kerja. Apa yang kita tidak lalai, semua kehidupan kita dilalaikan. Tapi dengan adanya majlis ilm, masuk ke majlis-majlis ilmu ni, nak ingatkan balik. Bukannya tak tahu, Ustaz, saya dah tahu apa yang Ustaz sampaikan, tapi kadang-kadang saya terlupa dengan perkara tersebut. Nah, memang hidup kita perlukan demikian. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quranul Karim dalam ayatnya, fadzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan menarik dalam ayat itu Allah sebut dengan suatu perbuatan dalam bentuk berulang-ulang walaupun satu perkataan. Ini kelebihan bahasa Arab. Kalau kita menyebut sesuatu perbuatan itu dengan menggunakan formula fa'ala. Okey, saya bagi contoh. Kalau kita menggunakan formula fa'ala, dia berbeza dengan formula fa'ala, dia berbeza dengan formula tafa'ala. Baik, contoh katakan saya menyebut perkataan qattala. Qattala ni artinya mereka berulang kali membunuh. Orang yang suka untuk membunuh berulang kali disebut dengan perkataan qattala. Dia telah berulang kali membunuh. Maknanya sekali bunuh, tak puas hati, bunuh lagi kali kedua. Itu qattalah. Kalau sekiranya perbuatan itu berlaku di antara dua pihak yang saling berusaha. Pihak daripada saya bunuh, dia pun berusaha untuk membunuh saya. Dalam bahasa Arab dia disebut dengan perkataan qatalah. Formulanya adalah fa'ala. Dia saling berbunuh-bunuhan. Qatala Aliyun Muhammadan. Ali dan Muhammad ini saling berbunuh-bunuhan. Dan bila kita menggunakan perbuatan tersebut, biasanya perbuatan seumpama ini berlaku di antara dua pihak yang bermusuh, yang tidak saling kenal mengenali, dan dia bermusuh, dan dia akan berlaku. Sementara perkataan taqatala itu adalah merupakan perbuatan yang tidak tahu siapa yang memulakan pembunuhan tersebut. Jadi saya sebut dengan perkataan taqatala. Dia penggunaan begitulah tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Bagi mereka yang membaca kalimah-kalimah di dalam bahasa Arab dan mempelajarinya, mereka akan dapat membezakan. Baik, dalam Al-Quran tadi Allah sebut fadzakkir, dia diambil daripada perbuatan zakkara. Dia telah memberikan peringatan berulang-ulang. Dan sebab itu Allah sebut dalam ayat fadzakkir, bagilah peringatan. Tak cukup sekadar itu. Walaupun terjemahan dalam Al-Quran Allah sebut demikian, tapi kalau dari sudut maknanya dia tidak cukup sekadar itu. Bagilah peringatan berulang-ulang, kerana sesungguhnya peringatan yang berulang-ulang itu dapat memberikan manfaat kepada orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Itu baru tepat. Fadzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatan ini bila diberikan ulangan pada kita, kadang-kadang ada kalanya kita tidak sedar. Kali pertama bagi tak sedar, kali kedua peringatan yang serupa tak sedar. Tapi ada satu ketika peringatan itu bukan datang daripada seorang ustaz, tapi peringatannya serupa. Datang daripada budak, datang daripada anak kecil. Itulah yang memberikan kesan dalam kehidupannya. Subhanallah. Ustaz kata rokok haram, jangan hisap. Dia kata, ustaz, kita ni masih lagi sihat ni, tak apa, tak jadi masalah. Tiba-tiba yang bercakap tu cucunya. Dalam kes ni pernah berlaku tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ada kisah seorang datuk, dia cerita sendiri dengan saya waktu itu selepas daripada ceramah. Dia kata, betul lah ustaz, kadang-kadang ucapan yang ustaz sampaikan ni kami dengar je, belum tentu kami nak terima. Kita duk tengok.
Tapi bila cucu saya yang bercakap perkataan yang sama seperti mana yang Ustaz tuturkan, itu memberikan kesan yang besar. Datuk ni dia seorang perokok tegar, dia di antara orang yang kuat merokok. Dia kata tak. Bila cucunya bagi nasihat, Datuk ni tak takut mati ke? Rokok tu adalah haram. Tu Allah. Cucu yang bercakap demikian itu bagi kesan pada dirinya, sehinggalah dia kata selepas daripada cucunya bagi nasihat, semenjak daripada itu dia tidak merokok, dan sampailah sekarang alhamdulillah dia dapat jauhkan diri daripada perbuatan tersebut. Tengok, sebab itu nak ceritanya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, nasihat ni kadang-kadang nasihat daripada guru ni tak bagi kesan, tapi nasihat daripada orang yang dia merupakan anak kecil dan sebagainya, itulah yang memberikan kesan kepada kita. Kerana itu dalam Islam diajar pada kita agar kita sentiasa mengingati tazkirah dan peringatan-peringatan ini dalam keadaan berterusan, disebabkan peringatan bagi orang yang beriman akhirnya akan dapat memberikan manfaat dalam kehidupan mereka. Hadirin hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah, sambungan berikutnya Zaid bin Wahab ini insya-Allah nanti kita akan sambung dalam pertemuan yang akan datang. Sekadar ini yang sempat untuk kita bincang dan bicarakan. Mudah-mudahan ada kebaikan dan manfaat dalam pertemuan kita pada pagi ini. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala.